Wan nufusu sab'atun bihasabi awsafiha wa illa fahiya wahidatun. Yang ini berdasarkan kepada sifat-sifat nafsu tersebut. Jika tidak, maka ianya satu saja, nafsu satu saja. Tapi dilihat kepada sifat-sifatnya, maka dibahagi kepada 7. Al-ula, an-nafsul ammaratu bis-su'. Maksudkan nafs di sini adalah nafsu an-natiqah, iaitu qalbu. Bukan jantung yang ada dalam yang kita nampak bermata tu. Tetapi yang dimaksudkan sini adalah latifah rabbaniyah, maksudnya makna halus yang ada pada qalb tersebut. Maka bila mana hati tadi dikotori dengan tabi'ah dan juga dengan balik kepada tabi'ah basyariah manusia ni, dan dia hampir kepada ataupun muyul dia kepada syahwat, menyebabkan dia bertukar daripada sifatnya yang mulia kepada sifat yang tercela. Jadi dia menjadikan ianya tidak membezakan melainkan dengan surah sahaja, gambaran sebagai manusia, dan syaitan akan menjadi tenteranya. Dan di antara sifatnya pada ketika ada amarah bisu' ni, dia akan jadi kedekut. Dan juga dia akan jahil. Luar biasa. Faham? Jadi kebanyakan juhala pada zaman sekarang ni yang telaku al-lisan kepada awliya dan seumpamanya, ada minal jahal, ada amarah bisu' masih lagi menapak dalam hati mereka. Nafsu ini tidak akan mengarahkan sahibnya, tuan miliknya tadi, kepada kebaikan. Kerana isyarah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Dan dalam hadis Nabi sebut, a'da aduwik nafsuka allati baina jambaik. Musuh paling besar nafsuka allati baina jambaik, maksudnya apa dia? Nafsu ammarah bisu', bukan sebarang nafsu. Tamam? Betul, dalam hadis Nabi sebut lagi, qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Nabi menamakan jihad kufar itu dengan asghar, dan Nabi menamakan jihad nafs itu adalah jihad akbar. Kerana dia berada dalam kegelapan tabiat basyariah manusia tersebut. Dia tak boleh nak beza di antara al-haq dengan batil, dan dia tidak boleh membezakan juga antara baik dengan buruk. Dan syaitan tidak akan mampu masuk melainkan melalui jalan amarah bisu' ni. Ketika mana tuan milik nafsu tersebut bermujahadah, bertentangan dengan syahwatnya, sehinggalah nafsu tersebut tenang mengikuti kebenaran dan diam tenang berada di bawah urusan taklif, tetapi tetap berkalah juga dengan nafsu, tapi dia akan mencela dirinya pada ketika tersebut, dan nafsunya ala ma waqa'a, dengan apa yang berlaku, summiyat lawamatan wahiyat thaniyah. Maka waktu ini dinamakan dengan lawamah, yang ini disebut dengan wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, kalau dia bersungguh-sungguh lagi dengan ibadah, dengan mujahadah, dan waktu ketika tersebut hatinya akan muyul kepada alamil qudus, alam kesucian, dia lebih hampir kepada kebaikan, dan diberikan cahaya dalam hatinya tadi, sehingga diberi ilham kepadanya mana yang baik, mana tidak baik. Beritahu, tengok ni, tahu dah ni orang ni baik, ataupun perkara yang dilakukan ni baik ataupun tidak. Summiyat mulhamatun, maka dinamakan nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini alamat dia. Pemilik nafsu ni dia akan tahu permainan dalam hatinya tadi. Apa yang dimainkan ni, waktu dia tengah riak ni, dia boleh perasan benda tu. Ada orang dia tak perasan terus benda tu, dan dia rasa benda tu baik bagi dia. Dan dia tahu ni waktu ni dia tengah wujud pada waktu tersebut. Dia main perasaan tadi, dan dia tahu perkara tadi perkara yang buruk. Kerana dia naik dah peringkat dari mulhamah pada waktu tersebut. Jadi kalau dia lazim lagi dengan mujahadah sehingga hilang sifat syahwat tersebut, syahwat tadi, dan bertukar sifat mazmumah tu kepada sifat yang baik, dan dia berakhlak pada ketika tersebut dengan akhlak ketuhanan yang indah, minar ra'fati, mula ada rahmat pada waktu tersebut, mula dia ada ra'fah, kasih kepada hamba umat, wal lutfi, dia akan lemah lembut, wal karam, wal wuddi, kasih, dan juga dia akan bersifat pemurah. Summiyat mutmainnatan, maka waktu ini jadi mutmainnah. Dan yang keempat, tamam, ada sebahagian menyebut mulhamah adalah jalan permulaan. Mulhamah itu jalan ilham permulaan tadi, itu dah mula dah, kaki dah masuk kepada permulaan jalan kewalian. Ini dalam ni saya sebut maqam ni adalah mubtada' usuli ila Allah, permulaan untuk sampai kepada Allah. Tapi dia tak selamat juga daripada
tipuan-tipuan yang halus, kasyirkil qafi wa hubbir riasah. Waktu ni dia ada lagi sifat tu, nak apa ni, pujian, riak ada sikit lagi tapi sangat sembunyi. Faham? Wa hubbir riasah, dia ada riak ni macam mana ni, riak ada sembunyi ni macam mana. Dia main mula-mula ikhlas sungguh, ikhlas, tak ada kerana benda lain. Di hujung ikhlas tu ada sikit. Ikhlas ni, buat ni ikhlas kerana Allah. Nah, tak bakhil. Sikit pun keluar duit tu tak ada apa, langsung perasaan. Di hujung ada sikit. Dia ada spark tak sikit. Boleh. Itu yang qafiyah yang bahaya tu. Hak ni yang nafsu amarah ni awal-awal lagi tu dah bakhil lah tu. Dan kalau dia bagi pula waktu tu dengan penuh berat pada waktu tersebut. Kalau lawamah ataupun waktu ketika mulhamah waktu dia mula bagi tu, dia main dah perasaan riak tu. Awal lagi dah ada riak tu. Tapi dia tahu kata dia tengah duk riak ni. Boleh bau. Amarah tak ada apa dah. Melainkan kerana halusnya dia dan juga tersembunyinya yang tidak diketahui melainkan oleh ahlinya yang diberikan cahaya oleh Allah akan basirah mereka. Kalau zahirnya akan bersifat dengan apa? Salah. Dan bersifat dengan sifat-sifat hamidah minal karam wal hilmi wal tawakkul wal zuhdi wal wara' wal syukri wal sabri wal taslimi wal rida bil qada'. Dan terbuka juga asrar, sir-sir, rahsia syariat terbuka dah pada waktu tersebut. Dan berlaku beberapa perkara mencari adat, doa yang mustajab, sebut apa jadi. Di waktu ni dia dah mula dah rasa ni waktu ni. Dia rasa dia Imamul A'zam. Dia akan bagi bisyarah dia akan dapat. Waktu ni saya nampak malaikat. Mimpi jumpa Sayyidina Rasul. Kasratul ru'a. Jadi waktu ni dia akan rasa dia lebih waktu tu, rasa kemah. Masya-Allah. Dan azim, dia akan jadi mulazzalat waktu tu. Dia akan kata, saya rasa saya lebih daripada guru saya. Kakak dia pun tak dapat apa macam saya dapat. Kakak dia ni pun tak macam ni, gini. Dia akan mula main pada tu iblis semua tu. Dan siapa yang akan selamatkan orang macam ni? Gurunya. Yang akan selamatkan dia daripada jalan-jalan tersebut. Dan dia rasa waktu tu dia duduk dalam keadaan yang agung, wa hadza min jumlatid dasais. Ini termasuk dasais syaitan. Waktu masih tak selamat lagi ni. Hatta sampai dah di mutmainnah. Masih lagi tidak selamat lagi daripada godaan-godaan dan juga tipuan-tipuan iblis. Iblis ni cukup bijak dan luar biasa. Inasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Tapi kalau dia mendapatkan inayah, perhatian ketuhanan, dan dia bersandar kepada gurunya dengan secara sempurna, untuk sampai ke maqam yang seterusnya ni, apa dia? Istanada ila syaikhihi bil kulliyah. Tak ada seorang-seorang dia akan naik. Dia mesti istinad kepada syaikh, pada guru murabbinya, yang akan bawa dia kepada peringkat seterusnya. Dan dia mulazamah dengan mujahadah sehingga tamakkun dia dengan sifat mahmudah, dan waktu itu terputus daripadanya dengan urat-urat riak. Maksudnya mati dah riak. Ini dengan bahasa, dengan maksud kinayah, dengan makna matinya riak. Tak ada riak dah dalam hidup ni. Tak ada lagi buat kerana nak tunjuk ke orang. Dan tidak langsung mulahazah dengan pandangan orang pada waktu itu. Buat apa saja kebaikan, tak ada sikit pun dalam hati dia ni ada orang tengok dia. Ya. Orang tengok, orang tak tengok, la ubali. Saya tak kisah pun dengan benda tersebut. Dan dia rasa nafsu dia pada waktu itu jadi terhina, amarah waktu itu. Dan sama saja pada ketika tersebut dengan celaan dan pujian, tak ada beza apa. Dan dia tak rasa pun sempit dada waktu orang puji, dia tak rasa kembang waktu ketika mana orang puji, dan dia tidak rasa sempit dada ketika orang keji. Tak ada rasa apa. Orang keji dia, orang maki hamun dia, orang kata macam mana, alhamdulillah khair. Tak ada apa. Dan dia redha dengan apa yang berlaku di dalam kaun ini, dalam apa yang berlaku di dalam alam ini, tanpa i'tirad sedikit pun. Maka dia jadi radiyah pada waktu tersebut. Wahiyal khamisah. Yang kelima. Hadhihi wallati ba'daha ma'khudatun min qawlihi ta'ala irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sifat nafsu radiyah ni dia akan zuhud pada waktu itu. Dia hanya berharap kepada Allah, wal ikhlas, wal ruju', wal ridha. Tak ada sikit pun yang berlaku dengan apa yang dalam dunia ni pada dia, maka dia akan tenang saja. Tak ada sikit pun berlaku kegoncangan hatinya. Iqtirabi qalbin. Karena waktu ni dia tenggelam dalam zaman. Sebab semua yang berlaku
kulluhu jamal. Hada jamal min Allah. Macam tu. Semua daripada Allah. Dia macam patah tangan seorang ibu tarik anak dia dengan sebab nak selamatkan anak dia daripada langgak dengan lori di tengah jalan. Lari-lari, dia nak lari ni. Ini sya'nu tifl. Ahli maksiat ni macam tifl. Macam kanak-kanak. Dia kan sedap apa. Dia kerja nak main je. Macam budak-budak. Dia kan tahu ni bahaya, ni tak elok, ni semua. Ada ahli maksiat macam tu. Katif. Main. Siapa dia nak kena tarik dia? Ibu dia. Walinya pada waktu tersebut yang akan tarik dia. Kena lari, lori nak langgak, ibu dia tarik dengan kuat pada waktu tersebut, terhentak dengan dia dan patah pada waktu tersebut. Baik, kalau patah tu sakit tak? Patah. Sakit. Tapi orang yang berada di maqam ni, sakit dia pada waktu tersebut, dia akan anggap sebagai indah. Kenapa? Karena semua daripada Allah. Misal, takribul al-azhan, untuk kita faham mudah dengan bahasa tu. Maksudnya, dia dapat ujian apa-apa pada tersebut, semua tadi daripada Allah. Sampai maqam ni maqam yang luar biasa. Tamam? Semoga Allah kalau uji, kita uji dengan yang kita mampu lah. Dan kalau kata dia memandang dengan fana pada waktu dan memandang dengan ikhlas, maka waktu tu dia akan jadi tajuk pada diri sendiri pula waktu tu. Dengan fana dia pada waktu tersebut, dengan ikhlasnya tadi yang luar biasa tersebut, menyebabkan dia jadi ma'ijab pula. Maka dia akan ke belakang balik pada waktu tersebut. Nah, dengan sebab tadi ini dia akan ke belakang. Maka akan rendahkan kedudukan dia. Maka dia akan mohon perlindungan dengan Allah daripada perkara tersebut. Dengan mudawamah zikr, dengan meneruskan zikir, dia akan kembali pula dan mulahazah selalu memandang bahawa dia tidak akan sempurna lahul qalas, selamat daripada benda tadi, melainkan bimadadis syekh. Melainkan dengan pertolongan daripada gurunya pada waktu tersebut yang menjadi penyambung dia dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada permulaan jalan ni, bila dah naik ke maqam yang tinggi ni, tak ada orang yang dia naik ke maqam tinggi, maknanya dia i'rad anis syekh. Ana la syaikh li. Tak ada. Kecuali waktu tu syekh ni Rasulullah SAW. Syaikhi Rasulullah. Itu tak apa. Mendakwa waktu tersebut, falitabawa maq'adahu minan nar. Dia nak pisah daripada guru dia. Dia nak pecah daripada guru dia. Tak mau sandar dengan guru dia yang bawa dia kepada jalan tersebut. Maka akhirnya dia kata, Syaikh Rasulullah. Ini permulaan kerosakan seorang murid tadi ketika mengaku-ngaku macam tu. Tak ada murid yang akan berjaya melainkan dengan menyambung silsilah dia. Ahli hadis, dikira hadisnya tadi berdasarkan silsilah dia. Ahli tariq sama. Ila Allah. Ketika dia telah fana daripada fana, tidak merasakan fana, dan selamat dia daripada memandang dengan ikhlas, itu akan zahir kepadanya dengan redha, dan dia akan memaafkan dengan apa yang telah berlaku, dan akan bertukar keburukannya tadi dengan jadi kebaikan. Waktu ini terbuka zauq dan tajallinya, dia akan mudah tenggelam dalam lautan tauhid. Bila tenggelam dalam lautan tauhid, maksudnya apa? Semua yang dipandang waktu itu adalah Rabbul Jalil. Hada asaru qudratillah. La, dia tidak lagi pandang dengan asar lagi waktu itu. Terus pandang hada Allah, hada Allah, hada Allah, hada Allah, hada Allah. Faham? Ini yang dipandang. Ni nampak ni. Jamal Allah. Orang tak faham dia akan kata, kamu kata ni Allah. Jadi dia ada hazah banyak lah tadi ni. Ini yang mazhar kepada cantik. Siapa yang buat ni? Hamba Allah Ta'ala yang ukir tadi. Baik, siapa yang bagi kepada dia semua benda tu? Allah. Lah kali kembali kepada mana? Allah. Boleh? Tengok kerih, segak, comel. Baliklah Allah. Nanti bila pegang Allah kita dengan Allah awliya Allah, lain. Dia redha dan dia sedih itu biasa, tapi jangan sampai membawa kepada menafikan keredaan tersebut. Nabi redha dengan kewafatan Sayyidina Ibrahim, tapi Nabi sedih. Tapi sedih Nabi tidak membawa kepada ta'attal, semua benda tak jalan. Tak, Nabi bergerak macam biasa. Siapa lagi yang paling berat ujian kalau bukan Rasulullah? Dihina, dipermainkan, dinafikan hak Nabi yang telah berhak mendapatkan. Ini
Jelas-jelas ni depan mata ni. Hakikat semua depan mata ni. Tiba-tiba ada orang belakang kata, "Dak, bukan Nabi." Tak gila ke apa? Jadi dia tenggelam dengan lautan tauhid. Bunyian-bunyian taghrid tadi ni menyebabkan hati jadi tenang dengan semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Waktu ni namanya martiyah. Ini maqam yang ke-6.